1 Timotius 1 Timotius bab 1. Daripada Paulus, Rasul Kristus Yesus, dengan perintah Allah penyelamat kita dan Kristus Yesus, harapan kita. Kepada Timotius, anak sejatiku dalam iman. Semoga Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menganugerahimu kasih kurnia, belas kasihan dan kesejahteraan. Sebagaimana telah kutegaskan kepadamu ketika aku bertolak ke Makedonia, supaya kamu tinggal di Efesus untuk memerintahkan beberapa orang berhenti daripada menyebarkan ajaran sesat, mendengar cerita dongeng dan salah sila yang panjang. Semua itu hanya menimbulkan pertengkaran dan tidak membawa ke jalan Allah yang berasaskan iman. Tujuan perintah ini ialah kasih yang datang daripada hati yang suci, hati nurani yang bersih, dan iman yang ikhlas. Sesetengah mereka telah menyimpang daripadanya dan berpaling kepada perbincangan yang sia-sia. Mereka hendak menjadi guru hukum, tetapi mereka tidak memahami apa yang dikatakan mereka dan hal-hal yang ditegaskan mereka dengan begitu yakin. Tetapi kita tahu bahwa hukum adalah baik jika digunakan dengan betul. Kita tahu bahwa hukum diadakan bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang hidup berleluasa dan ingkar, untuk orang yang tidak taat akan Allah dan yang berbuat dosa, untuk orang yang tidak saleh dan yang mengutamakan dunia, untuk pembunuh ibu bapa sendiri, serta untuk semua pembunuh. Selain itu juga untuk pencabul, untuk pemburit, untuk penculik, untuk pendusta, untuk saksi palsu, dan untuk orang yang melakukan apa sahaja yang bertentangan dengan ajaran benar yang berasaskan Injil mulia Allah yang terpuji. Injil inilah yang diamanahkan kepadaku untuk disampaikan. Aku bersyukur kepada Kristus Yesus, Tuhan kita, yang telah menguatkanku, karena Dia menganggapku setia, lalu memberiku tugas itu. Walaupun dahulu aku seorang yang kufur, menganiaya dan ganas. Namun demikian, aku dikasihaninya karena aku telah melakukan semuanya itu ketika aku jahil dan tidak beriman. Tuhan kita melimpahkan kasih kurnia-Nya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Pernyataan ini benar dan harus diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Akulah orang yang paling berdosa. Namun demikian, justru itulah aku dikasihani, supaya Yesus Kristus dapat menunjukkan kesabarannya yang tidak terhingga, sebagai contoh kepada orang yang akan beriman kepadanya untuk hidup kekal. Penghormatan dan kemuliaan selama-lamanya kepada Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak dapat dilihat, dan yang esa. Amin. Perintah ini kuamanahkan kepadamu, anakku Timotius, menurut apa yang telah dinubuatkan tentangmu, supaya dengan mematuhinya, kamu akan perjuangkan perjuangan mulia ini, sambil berpegang kepada iman dan hati nurani yang bersih. Ada yang membelakanginya lalu memusnahkan iman mereka. Antaranya ialah Himenius dan Alexander, yang kuserahkan kepada iblis, supaya mereka insaf daripada mengkufuri Allah. 1 Timotius bab 2. Pertama-tama aku menyeru supaya permohonan, doa, syafaat dan kesyukuran dinaikkan untuk semua manusia. Untuk raja-raja dan semua yang memegang kuasa, supaya kita hidup aman tenteram, saleh dan penuh hormat. Inilah yang baik dan diridai oleh Allah penyelamat kita, yang berkehendakan semua manusia diselamatkan dan mengetahui apa yang benar. Hanya ada satu Allah dan hanya ada satu pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu seorang insan, Kristus Yesus. Dia telah menyerahkan dirinya untuk menebus dosa seluruh umat manusia, dan hal ini akan dipersaksikan pada masanya. Itulah sebabnya aku dijadikan pemberita Injil dan Rasul. Aku berkata benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar kepada bangsa asing dalam iman dan kebenaran. Oleh itu, aku menyeru kaum lelaki di mana-mana sahaja, supaya berdoa serta menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan atau perselisihan. Aku juga menyeru kaum perempuan,
supaya berpakaian serta menghias diri dengan sopan santun dan sederhana. Jangan berhias dengan jalinan rambut yang berlebihan, atau dengan emas, ataupun mutiara, maupun pakaian yang mahal-mahal. Hiasi diri dengan perbuatan baik yang sepatutnya bagi perempuan yang mengaku kesolehannya. Perempuan hendaklah belajar dengan senyap dan rendah hati. Aku tidak membenarkan perempuan mengajar atau memerintah lelaki. Dia harus berdiam diri. Kerana Adam telah dicipta dahulu, kemudian barulah Hawa. Dan bukan Adam yang terperdaya, tetapi perempuan itu yang terperdaya, lalu melakukan dosa. Walaupun demikian, perempuan akan diselamatkan dengan melahirkan anak jika mereka tetap dalam iman, kasih, dan kesucian dengan penguasaan diri. 1 Timotius bab 3. Kata-kata ini benar. Jika seseorang ingin menjadi penyelia jemaah, maka dia ingin akan pekerjaan yang baik. Seorang penyelia jemaah haruslah tidak bercela. Dia harus beristri seorang sahaja, mengamalkan kesederhanaan dan penguasaan diri, dihormati, meraihkan tetamu dengan tangan terbuka, dan berkebolehan mengajar. Dia seharusnya bukan pemabuk, tidak melakukan kekerasan, lemah lembut, bukan kaki gaduh, dan tidak tamak akan uang. Dia mesti tahu mengurus rumah tangganya dengan baik dan mendidik anak-anaknya supaya bersikap taat dan hormat. Jika seseorang tidak tahu mengurus rumah tangganya sendiri, bagaimanakah dia hendak mengurus jemaah Allah? Dia seharusnya bukan seorang yang baru beriman, takut kalau dia menjadi sombong dan dikutuk seperti iblis dahulu. Dia mestilah mempunyai nama yang baik dan dihormati oleh orang di luar jemaah, supaya dia tidak dicela dan terjerumus ke dalam perangkap iblis. Penolong jemaah juga haruslah orang yang dihormati, bukan orang yang lidah bercabang, pemabuk, atau mengejar keuntungan secara haram. Mereka hendaklah berpegang teguh pada rahasia iman dengan hati nurani yang suci. Tetapi mereka harus diuji terlebih dahulu, dan jika didapati mereka tidak bercela, barulah dijadikan penolong jemaah. Begitu juga istri mereka, mestilah orang yang dihormati, tidak memfitnah orang, mengamalkan kesederhanaan dan penguasaan diri, dan jujur dalam semua hal. Setiap penolong jemaah haruslah orang yang hanya beristri satu, dan mendidik anak-anak, serta mengurus rumah tangga dengan baik. Penolong jemaah yang telah menjalankan tugas dengan baik akan dihormati dan menjadi amat yakin dalam iman dalam Kristus Yesus. Aku menuliskan hal-hal ini kepadamu. Sungguh pun aku berharap akan dapat mengunjungimu tidak lama lagi. Namun demikian, kalau aku tidak dapat datang dengan cepat, aku menuliskannya supaya engkau tahu bagaimana seharusnya berkelakuan dalam keluarga Allah, yaitu jemaah Allah yang hidup, tiang dan asas kebenaran. Tidak dapat dinafikan betapa mulianya rahasia iman. Dia telah menampakkan diri sebagai manusia, dinyatakan benar oleh Roh Kudus, dilihat oleh para malaikat, dikabarkan kepada bangsa-bangsa, dipercayai di seluruh dunia, dinaikkan dengan kemuliaan. 1 Timotius bab 4. Roh Kudus menyatakan dengan jelas bahwa pada akhir zaman sesetengah orang akan berpaling daripada iman, mengikut roh-roh yang memperdayakan dan ajaran roh-roh iblis. Ajaran ini disampaikan oleh pendusta yang munafik, yang hati nuraninya bagaikan diselar besi panas. Mereka melarang orang berkahwin dan menegah orang memakan makanan yang telah dijadikan Allah untuk diterima dengan syukur oleh orang yang beriman dan mengetahui ajaran yang benar. Setiap ciptaan Allah itu baik, dan tiada suatu apapun yang harus ditolak, asalkan diterima dengan syukur. Kerana segalanya telah disucikan dengan firman Allah dan doa. Jika engkau mengajarkan hal-hal ini kepada saudara-saudara seiman, engkau akan menjadi hamba Kristus Yesus yang baik, yang dipupuk dengan kata-kata iman dan ajaran baik yang telah kau ikut dengan teliti. Jauhilah cerita-cerita yang bercorak duniawi dan karut, serta latihlah diri menjadi orang yang saleh. Latihan jasmani ada faedahnya, tetapi kesalihan berfaedah dalam segala hal,
kerana memuat janji baik bagi kehidupan sekarang ataupun kehidupan akan datang. Kata-kata ini benar dan harus diterima sepenuhnya. Kita bekerja keras dan berjuang kerana kita yakin kepada Allah yang hidup, penyelamat semua manusia, terutamanya mereka yang beriman. Perintahkan dan ajarkanlah semua ini. Jangan biarkan sesiapa menghinamu kerana usiamu yang muda. Jadikan dirimu teladan kepada semua orang beriman dari segi kata-kata, kelakuan, kasih, iman dan kesucian. Hingga aku datang nanti, tumpukan perhatian kepada membaca kitab suci di halayak ramai, menyampaikan firman dan mengajar orang. Jangan lalai dalam menggunakan kurnia yang diberikan kepadamu melalui nubuat ketika sekumpulan tua-tua jemaah meletakkan tangan ke atasmu. Lakukanlah hal-hal ini dengan rajin. Curahkan seluruh keupayaan dirimu kepadanya, supaya kemajuanmu jelas di mata semua orang. Berhematlah tentang dirimu dan ajaranmu. Lakukan terus-menerus, kerana dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan mereka yang mendengar kata-katamu. 1 Timotius bab 5. Jangan marahi orang yang lebih tua daripadamu, tetapi nasihati dia seolah-olah dia bapamu. Nasihati lelaki yang lebih muda daripadamu, seperti saudara lelakimu. Perempuan yang lebih tua seperti ibumu, perempuan yang lebih muda seperti adik perempuanmu, dengan hati yang suci. Hormati balu yang benar-benar hidup sebagai balu. Tetapi jika seorang balu mempunyai anak cucu, mereka harus terlebih dahulu mengamalkan kesalihan di rumah dan membalas budi orang tua mereka. Kerana ini baik dan diridai Allah. Seorang balu yang benar-benar hidup sendirian, tanpa tempat bergantung, hanya berharap kepada Allah dan berdoa siang malam. Sebaliknya, seorang balu yang hidup berpelesiran sudah pun mati walaupun masih hidup. Suruhlah mereka taati segala ini, supaya mereka tidak bercela. Sekiranya seseorang tidak menjaga sanak saudaranya, apatah lagi seisi rumahnya sendiri, maka dia menyangkal iman dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jangan masukkan ke dalam golongan balu mereka yang berusia di bawah 60 tahun. Seseorang boleh digolongkan sebagai balu jika dia bersuami cuma sekali, dan terkenal berbuat baik, seperti mengasuh anak-anak, menumpangkan orang luar di rumahnya, melayani orang salih dengan hormat, membantu orang dalam kesusahan, serta sentiasa membuat kebajikan. Jangan masukkan balu muda ke dalam golongan ini, kerana apabila nafsu mengatasi tumpuan mereka kepada Kristus, mereka hendak berkawin lagi. Dan dengan demikian dicela, kerana mereka telah melanggar ikrar mereka yang pertama. Tambahan pula, mereka belajar membuang masa merayau dari rumah ke rumah. Bukan itu sahaja, mereka mengumpat dan menjaga tepi kain orang, mengatakan apa yang tidak patut disebutkan. Oleh yang demikian, aku mahu balu muda berkahwin lagi, mendapat anak dan mengurus rumah tangga, supaya musuh tidak dapat memburukkan nama kita. Kerana ada yang telah berpaling menurut iblis. Sekiranya seseorang perempuan yang beriman mempunyai ahli keluarga yang kematian suami, dia harus menjaga mereka dan tidak membebani jemaah dengan tanggung jawab itu. Dengan demikian, jemaah dapat membantu balu yang tidak ada tempat untuk bergantung. Tua-tua yang melaksanakan kewajibannya dengan sempurna, layak menerima penghormatan tinggi, terutamanya yang giat menyampaikan firman dan ajaran, sebagaimana tersurat dalam kitab suci. Jangan berangus mulut lembu yang sedang mengirik bijian. Dan orang yang bekerja layak menerima upah. jangan percaya tuduhan terhadap seorang tua-tua jemaah, melainkan diperkukuh oleh 2-3 orang saksi. Apabila orang berbuat dosa, tegurlah mereka di hadapan jemaah, supaya yang lain gentar melakukan perbuatan demikian. Di hadirat Allah, Kristus Yesus dan malaikat-malaikat yang terpilih, aku mengarahkanmu mematuhi perintah-perintah ini tanpa prasangka atau pilih kasih. Jangan terburu-buru meletakkan tangan ke atas seseorang, dan jangan turut serta membuat dosa dengan orang. Jaga kesucianmu. Jangan minum air sahaja, minumlah sedikit air anggur demi perutmu,
dan badanmu yang kerap sakit. Dosa sesetengah orang ketara lalu dihakimi, manakala dosa sesetengahnya akan ternyata kemudian. Demikian juga, sesetengah perbuatan baik terserlah di mata orang, namun yang tidak kelihatan pun tidaklah tersembunyi. 1 Timotius bab 6. Semua orang yang diperhamba sebagai abdi harus menganggap tuan mereka wajar mendapat segala penghormatan, supaya orang tidak dapat mencela nama Allah dan ajaran kita. Apabila tuan mereka seorang beriman, mereka tidak harus memandang ringan kepadanya, malah harus melayannya dengan lebih baik lagi, karena yang mendapat manfaat layanan mereka itu saudara seiman yang dikasihi. Hal-hal ini harus kamu ajarkan dan sampaikan sebagai nasihat. Jika sesiapa mengajarkan sesuatu yang berlainan dan tidak menerima kata-kata yang benar, yaitu kata-kata Yesus Kristus Tuhan kita, dan ajaran yang selaras dengan kesalihan, dia bersifat angkuh dan jahil, asyik bertikai dan berbahas tentang kata-kata, sehingga menimbulkan iri hati, perkelahian, pencacian, syakwa sangka yang buruk, pertengkaran sia-sia orang yang berfikiran keji dan tidak mengenal kebenaran. Sangkanya, kesalihan itu satu cara mendapat keuntungan. Kesalihan yang disertai dengan rasa puas membawa keuntungan besar. Kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan pasti sekali kita tidak dapat membawa apa-apa apabila kita meninggalkannya. Oleh itu, jika kita ada pakaian dan makanan, kita harus berasa puas. Orang yang mahu kaya tergoda dan terperangkap oleh pelbagai keinginan yang sia-sia dan berbahaya, yang menjerumuskannya ke dalam kerosakan dan kemusnahan. Cinta akan uang punca segala kejahatan. Sesetengah orang memburu uang dengan begitu tamaknya, sampaikan tersesat daripada iman, dan akhirnya menanggung berbagai-bagai kesengsaraan jiwa. Tetapi kamu, wahai hamba Allah, jauhilah segala ini. Amalkanlah perbenaran, kesalihan, iman, kasih, kesabaran dan sikap lemah lembut. Berjuanglah dalam perjuangan iman yang benar. Berpegang teguhlah kepada hidup kekal. Kepada hidup itulah kamu telah dipanggil ketika kamu membuat pengakuan yang benar di hadapan saksi yang ramai. Di hadirat Allah yang memberi nyawa kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian akan pengakuan yang benar kepada Pontius Pilatus, aku berpesan kepadamu. Taatilah perintah ini dengan sempurna, tanpa celah hingga hari Yesus Kristus, Tuhan kita datang kembali, yang akan ditunjukkan Tuhan pada masa yang ditentukan olehnya sendiri. Dia pemerintah yang terpuji, dan satu-satunya Raja segala raja, dan Tuan segala tuan. Hanya Dia yang hidup selama-lamanya, wujud dalam cahaya yang tidak dapat didekati, tidak pernah dan tidak dapat dilihat manusia. Baginya penghormatan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Perintahkan orang yang kaya pada masa ini, supaya jangan angkuh, jangan berharapkan kekayaan yang sebenarnya tidak kekal, tetapi bergantunglah kepada Allah yang hidup, yang melimpahkan segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati. Hendaklah mereka berbuat baik, supaya mereka kaya dengan amal kebajikan, sedia memberi, rela berkongsi. Dengan demikian, mereka meletakkan asas yang teguh bagi diri mereka untuk hari kemudian, supaya mereka dapat hidup kekal kelak. Wahai Timotius, jagalah apa yang telah diamanahkan kepadamu. Jauhi bebelan dan pertengkaran yang bercorak duniawi serta sia-sia, kononnya atas nama ilmu pengetahuan. Dengan menyuarakannya, sesetengah orang telah sesat dalam hal iman. Semoga kasih kurnia menyertai kamu.